negara yang dimasukkan adalah wabak COVID-19 yang berlaku di Malaysia pada baru-baru ini. COVID-19 adalah sejenis virus yang membawa jangkitan kepada saluran pernafasan dan telah menyebabkan sebanyak 105 kematian di Malaysia. Sikap negatif pula bermaksud tingkah laku buruk yang rakyat Malaysia lakukan ketika wabak COVID-19 seperti pembelian panik, menipu pasukan keselamatan dan melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisarah binti Yahya dan saya akan menerangkan bahagian seterusnya. Okey, seperti yang kita tahu, terdapat banyak kesan yang dapat dilihat daripada serangan pandemik ini dan salah satunya ialah Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Dengan pelaksanaan ini, terdapat banyak ragam rakyat Malaysia yang dapat kita lihat. Oleh itu, apakah faktor yang menjadi pendorong untuk mereka bertindak sedemikian rupa? Pertama sekali ialah sikap ego. Sikap ego ini merujuk kepada ejen moral yang menjadi penggerak tingkah laku seseorang demi kepentingan diri sendiri. Contohnya dapat kita lihat semasa awal arahan berada di rumah dikeluarkan, pada tinjauan awal masih terdapat ramai mereka yang melanggar perintah tersebut dengan berlega-lega di kawasan seperti pusat membeli belah secara beramai-ramai. Dan pada itu ada juga yang keluar membeli barangan melebihi bilangan yang ditetapkan oleh kerajaan iaitu seorang bagi satu keluarga. Kedua, mereka tidak cakna dengan perkembangan semasa. Ini boleh kita rujuk dengan apa yang telah terjadi sehingga tercetusnya kluster Itali di mana individu tersebut terus melakukan aktiviti harian seperti biasa iaitu dengan bekerja di mana beliau telah menyebabkan penyebaran wabak COVID-19 tersebut. Ini telah melanggar arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melakukan self quarantine di samping mendapatkan pemeriksaan awal bagi mereka yang baru pulang daripada luar negara. Di sini dapat kita lihat usaha KKM dalam menyebarkan maklumat serta peringatan kepada orang ramai dan kita perlulah patuh tercakna dengan setiap arahan yang dikeluarkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Zulfitri, pelajar tahun pertama SMT. Faktor seterusnya yang mendorong kepada sikap negatif rakyat Malaysia semasa krisis COVID-19 ini adalah sikap alpa setengah rakyat Malaysia dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Perkataan alpa ini berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka merujuk kepada sikap lalai dan kurang mengindahkan sesuatu perkara. Biarpun sekatan jalan raya telah diperketatkan dan denda yang dikenakan bagi yang melanggar perintah ini telah dipertingkatkan, namun ini tidak menjadi batu penghalang untuk sesetengah individu membuat sesuka hati mereka. Ini merujuk kepada satu kes yang telah tular di media sosial Twitter di mana seorang wanita ini telah mendakwa dirinya menggunakan kabel ketua polis negara bagi mendapatkan kebenaran untuk keluar merentas negeri. Individu tersebut tanpa segan silu telah membuat status di Twitter tentang perkara tersebut dan ia telah menimbulkan amarah warganet. Seterusnya, stres ataupun tekanan juga menjadi faktor untuk menyumbang kepada sikap negatif ini. Tekanan ini berpunca daripada masalah bebanan ekonomi yang ditanggung oleh majikan dan pekerja. Hal ini kerana sepanjang tempoh PKP dijalankan, terdapat banyak sektor pekerjaan yang telah diarahkan untuk tutup sementara, di samping ada sesetengah yang terpaksa gulung tikar dan telah mendorong kepada ramai individu yang kehilangan pekerjaan. Bagi memastikan kelangsungan perniagaan, majikan terpaksa memilih antara pemotongan gaji secara sementara dan cuti tanpa gaji sepanjang tempoh PKP. Dalam pada itu, ada juga sesetengah yang telah diberhentikan kerja dan mereka terpaksa mencari inisiatif lain seperti menjadi runner ataupun pekerjaan lain bagi memastikan kelangsungan hidup. Saya Rashbal Kaur dan saya akan membentangkan kesan sikap negatif rakyat Malaysia sewaktu krisis negara. Terdapat 5 kesan. Yang pertamanya ialah peningkatan dalam kes positif COVID-19. Sikap negatif rakyat yang mengingkar arahan pihak berkuasa menyumbang kepada peningkatan dalam kes
COVID-19. Terdapat segelintir rakyat yang tidak mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan iaitu dikenali sebagai PKP. Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan untuk memastikan terdapatnya jarak sosial antara rakyat untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Tangkapan polis di sekatan jalan raya di seluruh negara terhadap individu yang mengingkar PKP didapati kian meningkat. Salah satu sebab peningkatan kes positif COVID-19 ialah rakyat lewat mendapat rawatan. Terdapat individu yang tidak atau lewat mendapatkan rawatan di pusat perubatan walaupun mempunyai simptom-simptom wabak COVID-19. Malah ada dalam kalangan individu hanya tampil mendapatkan rawatan ketika keadaan sudah merosot atau kritikal. Rakyat digesa supaya tampil lebih awal bagi pengesanan awal dan dapat dikuarantin. Dengan ini, wabak tersebut boleh dihentikan daripada tersebar. Kesan kedua ialah bangkit isu perkauman. Semakin menularnya wabak COVID-19, ciapan-ciapan berbau perkauman di Twitter rakyat Malaysia didapati semakin turut meningkat. Hasil kajian daripada analisis yang dijalankan oleh sebuah kumpulan mendapati perkataan yang lazim digunakan rakyat Malaysia untuk mengecam sesuatu kumpulan bersama dengan sebutan merujuk kepada mana-mana etnik di Twitter. Ucapan perkauman dapat melemahkan rakyat sedangkan sikap perkauman mudah dieksploitasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Rakyat diminta lebih bertanggungjawab mempertahankan kedamaian antara kaum dalam negara dan pihak berkuasa digesa mengambil tindakan terhadap mereka yang sengaja mengeksploitasi kebimbangan perkauman dan bias. Kesan ketiga sikap negatif rakyat Malaysia ialah menyukarkan frontliners dalam menjalankan tugas. Pengorbanan yang dilakukan oleh barisan hadapan atau lebih dikenali sebagai frontliners haruslah dihargai dan rakyat haruslah berterima kasih kepada mereka. Malangnya terdapat individu yang tidak menghormati para frontliners negara yang berjuang untuk menghapuskan wabak COVID-19. Terdapat pesakit yang tidak mendengar arahan yang disediakan oleh pihak hospital dan tidak bercakap sopan dengan doktor dan jururawat yang hanya menyukarkan situasi bagi mereka. Pihak polis yang gigih bertugas untuk memastikan rakyat mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan menghadapi pelbagai cabaran apabila individu-individu yang tidak bertanggungjawab membuat gurauan Pontianak di salah satu sekatan jalan raya yang dia jalankan. Kesan keempat ialah barang keperluan kehabisan stok. Apabila Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan, ketua-ketua keluarga membuat pembelian panik di pasaraya dan kedai runcit terdekat walaupun Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa barang keperluan adalah mencukupi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Ini telah menyebabkan ramai orang yang lain, terutamanya warga emas, tidak dapat beli barang yang diperlukan. Warga emas mempunyai risiko COVID-19 yang lebih tinggi dan hanya beli apa yang diperlukan untuk mengelak keluar rumah. Situasi kehabisan stok memaksa mereka balik tanpa mendapat barang keperluan harian. Dan yang terakhir ialah imej negara terjejas. Krisis negara adalah tempoh yang sangat penting dan rakyat digesa untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menempuhi krisis ini iaitu wabak COVID-19. Sikap negatif rakyat tidak membantu situasi yang dihadapi tetapi hanya menjatuhkan imej negara kerana menjadi contoh yang tidak baik dan negatif kepada masyarakat dunia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Tarish dari SMT 1 yang mengambil subjek penghayatan etika dan peradaban di Seksyen 13. Tujuan saya mengambil video ini adalah untuk memberi cadangan bagi menangani sikap negatif rakyat Malaysia yang tidak dapat dikawal ketika krisis negara.
Antara cadangan saya adalah untuk melanjutkan pelaksanaan dan memperketatkan PKP. Hal ini perlu dilakukan oleh kerajaan kerana rakyat terpaksa mengikuti peraturan yang ditetapkan, iaitu untuk berada di rumah dan hanya boleh keluar untuk membeli barangan keperluan sahaja. Namun demikian, ada juga rakyat yang seringkali keluar rumah dengan alasan membeli barang tetapi bilangannya menjadi agak kurang. Selain itu, kerajaan juga boleh mengiklankan kepentingan rakyat berada di rumah melalui siaran televisyen dan sidang media online menerusi aplikasi seperti Zoom atau Webex. Tindakan ini mampu menimbulkan rasa tanggungjawab dalam diri rakyat untuk terus berada di rumah bagi menolong kerajaan mengatasi masalah penyebaran wabak COVID-19 ini. Akhirnya, kerajaan haruslah menubuhkan satu sistem di mana kerajaan boleh mengesan kekerapan seseorang individu keluar rumah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangkan pergerakan rakyat yang mengingkari peraturan. Sistem ini boleh dilaksanakan di pasar raya, lalu lintas dan di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Sistem ini dapat direalisasikan dengan menyediakan pengimbas kad pengenalan kerana tugas kerajaan akan menjadi lebih senang untuk menjejaki seseorang individu melalui kad pengenalan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatihah binti Syahrudin dan saya akan simpulkan tajuk kumpulan kami iaitu sikap negatif rakyat apabila negara dilanda krisis. Okey. Yang pertama, kita tak boleh memandang ringan tentang wabak ini sebab yang pertama, kita tak ada vaksin yang sesuai lagi untuk mematikan wabak ini. Macam kita tahu, Wuhan dah bebas sebulan daripada COVID. Tapi baru-baru ni, diorang ada kes balik sebab vaksin tak ada dan virus tu masih merata. So, jangan pandang ringan dan kena hati-hati. Yang kedua, sikap negatif kita akan bawa padah kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita ambil contoh Ali. Dia baru balik dari luar negara dan ada potensi yang tinggi untuk kena COVID-19. Tapi dia tidak mengambil saranan doktor untuk kuarantinkan diri dia selama 14 hari. Maka dia pun balik rumah untuk jumpa anak dan isteri dia dan juga family dia. Tapi dalam masa yang sama, dia tak sedar yang sebenarnya dia telah menjangkiti sebab dia ada potensi. So dia tak sedar yang dia tu telah menjangkiti anak dia, family dia, isteri dia. And then yang ketiga, kita tak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita tahu PKP dah lama, dari bulan 3 sampai sekarang. Ada orang yang jenis dia tidak boleh duduk diam, dia nak keluar. So dia ambil pendekatan, dia ambil cara untuk gunakan pas bekerja isteri ataupun suami dia untuk keluar dan menipu pihak berkuasa. So dengan cara tu sebenarnya dia dah bawa mudarat kepada orang lain. Yang selepas itu, bila benda tu viral and pihak berkuasa dah tahu, so benda tak akan jadi lagi susah kepada orang yang betul-betul memulakan. And then ada satu kes di mana sepasang suami isteri dengan terbukanya berkongsi bagaimana tips untuk melepaskan diri daripada roadblock. Dan diorang berkongsi itu di laman sosial. So benda tu viral and pihak berkuasa ambil langkah yang lagi strict. Dan benda tu bagi mudarat bila orang yang betul-betul emergency tak boleh nak lepas roadblock. Baik, seterusnya, kita sebagai rakyat Malaysia yang beribawa, kita perlulah patuh dan taat akan perintah yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Hal ini demikian kerana perintah dan arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan tersebut merupakan langkah untuk bagi kita untuk memenangi pertarungan di antara kita dengan virus yang sangat bahaya ini, iaitu virus COVID-19. Jadi sebagai contoh, perintah kawalan pergerakan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah patuh akan perintah tersebut. Jika hanya seorang sahaja yang boleh keluar rumah, maka ikutlah seorang sahaja yang keluar rumah, iaitu ketua keluarga. Jadi, janganlah bersikap mementingkan diri sendiri. Janganlah berdegil seperti tiada hari esok. Berfikirlah yang baik. Denda yang telah dikenakan oleh kerajaan kepada sesiapa yang melanggar perintah kawalan pergerakan ini merupakan salah satu langkah yang baik. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia berfikirlah dengan waras, berfikirlah dengan baik. Sesungguhnya, perintah dan arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan ini merupakan langkah yang sangat baik bagi kita memenangi pertarungan kita terhadap COVID-19 ini.
Akhir sekali, kita sebagai rakyat hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri sendiri. Ini merupakan tanggungjawab kita sendiri sebagai individu yang berakal. Seperti yang kita tahu, virus COVID-19 ini sangat mudah berjangkit dan boleh berjangkit dengan sangat pantas. Virus ini juga boleh bertahan berjam-jam lamanya. Jadi, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri kita. Kebersihan diri kita yang terjaga ini boleh mencegah daripada mudah untuk mendapat jangkitan tersebut. Sebagai contoh, membasuh tangan apabila keluar dan masuk rumah. Jadi, hal ini bukan sahaja memberi kebaikan kepada diri sendiri sahaja, namun memberi kebaikan kepada ahli keluarga kita, masyarakat yang terdekat dan juga masyarakat yang di luar sana. Jadi, keadaan diri kita yang bersih tidak akan menjadikan kita sebagai pembawa kepada virus COVID-19 tersebut. Dan ingatlah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Jadi, sebagai pengakhiran, kita sebagai rakyat Malaysia, kita di ambang pengakhiran COVID-19 ini. Marilah kita sama-sama berdoa, banyak-banyakkan berdoa kepada Tuhan kita supaya virus COVID-19 ini lenyap dan pupus pada suatu hari nanti, dan tiada lagi kes-kes yang muncul di Malaysia. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.